Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1164 dan antara paparan utama. Jangan sampai demonstrasi besar-besaran bahasakan kerajaan. Natijah bila kuasa jadikan mereka kebal, tak makan saman. Apa yang buat Tok Mat rasa bersalah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Serentak dengan pemansuhan subsidi minyak masak tulen botol 2 hingga 5 kg bermula 1 Julai lalu, bekalan minyak masak paket 1 kg yang subsidinya masih diteruskan kerajaan semakin sukar diperoleh di pasaran. Bahkan mengundang kemarahan orang ramai apabila minyak masak bersubsidi negara boleh dibeli secara terbuka di selatan Thailand, antaranya di Narathiwat, Sungai Golok, Weng dan Sungai Padi tanpa dihadkan pembeliannya. Malah isu kenaikan harga barang harian yang kian menjeruk ketika ini menambahkan lagi derita dan menimbulkan rasa panas hati rakyat jelata. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mengingatkan bahawa perhimpunan aman secara besar-besaran akan diadakan jika kerajaan tidak serius menangani masalah kenaikan harga barang dan isu bekalan minyak masak. Naib Presiden Pakatan Harapan PH itu menegaskan bahawa masalah bekalan minyak masak paket yang sangat tidak mencukupi memberi kesan besar kepada ekonomi rakyat, khususnya golongan B40. Bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani MOA itu berkata demikian selepas meninjau beberapa pasaraya dan kedai runcit di Parlimen Kota Raja Klang semalam bersama Pengarah Biro Mobilisasi Amanah Nasional Muhammad Sani Hamzan. Ada yang pelik, satu kedai itu meletakkan syarat iaitu kena beli barangan dalam nilai RM20 barulah dapat beli satu paket minyak masak. Saya harap pihak kementerian mengambil tindakan sewajarnya dan saya bersama Biro Mobilisasi Amanah akan terus memantau isu rakyat ini, katanya dalam sidang media. Mengulas lanjut, Salahuddin berharap kerajaan dalam tempoh terdekat ini benar-benar tampil menangani isu kenaikan harga barangan dan menangani masalah bekalan minyak masak. Kita tetap akan mengadakan perhimpunan aman kerana bahasa perhimpunan aman sahaja yang mampu membuatkan kerajaan hari ini sedar. Kita harap rakyat bersama dalam isu memperjuangkan harga barang yang sedang melanda negara kita. Jika kerajaan Ismail Sabri tidak serius, maka himpunan aman besar-besaran di jalan raya akan diadakan. Ingat, Bersih pernah mengadakan 5 kali siri perhimpunan untuk rakyat mendapatkan pilihan raya yang adil dan bersih. Bukan mereka nak tunjuk handal atau samsing, tetapi untuk mewakili rakyat marhin yang miskin dan sengsara dengan kos sara hidup yang dicipta oleh kerajaan keluarga Malaysia ini. Ingat, kesengsaraan, kemiskinan dan kepapaan hidup rakyat boleh mendorong kepada kesengsaraan, sakit mental, jenayah, persundalan dan pelbagai perlakuan buruk yang tidak diingini. Contoh yang paling dekat yang sedang tular sekarang ini, seorang suri rumah yang didapati bersalah mencuri 2 paket Milo bernilai RM73 pada Mei lalu dihukum penjara 14 bulan. Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad merayu kepada Jabatan Peguam Negara AG untuk menzahirkan belas kasihan dengan segera membatalkan hukuman itu. Hukuman penjara itu bukanlah keadilan sebenar yang patut dikenakan kepada wanita berkenaan dan mahkamah perlu mengkaji semula hukuman yang dijatuhkan. Menurut Zulkifli, biarpun tertuduh berusia 43 tahun itu dilaporkan sebagai pesalah berulang dan juga seorang penagih, namun kes ini wajar dipertimbangkan, bukan dengan hukuman penjara semata-mata. Sebaliknya, beliau yang juga bekas Menteri Kesihatan itu menegaskan wanita tersebut perlu dibantu untuk keluar daripada perangkap kemiskinan dan kesengsaraan hidup yang berpanjangan. Keadilan yang dilaksanakan dalam kes ini jelas sekali kekurangan nilai kemanusiaan, terutamanya kepada masyarakat umum yang sedang berdepan dengan isu sara hidup.
sehinggakan ramai yang kini hanya mampu kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Terdapat juga golongan yang terpaksa mengemis untuk sesuap nasi dan ada juga yang terpaksa mencuri. Tegas beliau, sesungguhnya percayalah, ia bukanlah keadilan yang sebenar untuk menghukum tertuduh dalam kes Tin Milo ini dengan hukuman berat. Sebaliknya, keadilan yang sebenarnya menuntut untuk peluang diberikan kepada mereka yang jelas hanya sekadar ingin mengalas perut. Kebajikan anak-anak wanita berkenaan perlu dibela dan dilindungi supaya mereka berpeluang bebas daripada kitaran ganas tekanan derita hidup seperti ini. Bukan cakap kosong atau sembang kedai kopi yang menteka darah duit rakyat berbilion ringgit didapati bersalah di mahkamah, masih berkeliaran bebas ke sana sini, malah diangkat sebagai pendebat untuk berbicara tentang masa depan negara. Rakyat yang miskin hidup berbumbung angkasa kelabu, berlantaikan bumi retak seribu, terpaksa menelan semua kepahitan ini. Undang-undang antara dua darjat di Malaysia, satu realiti. Semakin hari semakin berani tindakan beberapa pihak yang cuba meneroka bukit sehingga menyebabkan berlakunya tragedi banjir lumpur dan kepala air di beberapa kawasan. Isnin lalu, hujan lebat selama 3 jam telah menyebabkan berlakunya insiden kepala air serta banjir lumpur hingga merosakkan rumah di 11 kampung di daerah Baling. Tragedi berkenaan turut mengorbankan 3 nyawa apabila jasad wanita hamil dan ibu mentuanya yang dihanyutkan arus kepala air di rumah mereka di Kampung Iboy ditemui dalam keadaan berpelukan kira-kira 100 meter dari lokasi rumah mereka yang runtuh. Apabila dipersoal, dikecam dan dipertikai oleh orang ramai, maka penafian demi penafian mula dibuat, kemudian disusuli dengan tuding jari pada faktor-faktor lain. Proses itu berulang kali dan tidak kelihatan noktahnya. Pada masa yang sama, angka mangsa terjejas sehingga ada yang tergadai nyawa semakin meningkat disebabkan bencana yang berlaku hasil daripada perbuatan durjana ini. Sudah bertahun-tahun siasatan dibuat, mengapa tindakan penguatkuasaan belum diambil ke atas individu-individu yang bertanggungjawab? Atau adakah hukuman yang dikenakan terlampau ringan sehinggakan mereka tidak makan saman dengan undang-undang negara? Kerajaan perlu mengambil iktibar dengan tragedi-tragedi yang berlaku sebelum ini. Penerokaan bukit dan kawasan berisiko seluruh negara perlu dihentikan buat sementara waktu sehingga kajian secara bebas dilakukan oleh golongan profesional dan pakar geologi. Dalam pada itu, pakar geologi kejuruteraan dan mekanik tanah Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir berkata, insiden kepala air dan banjir lumpur di Baling merupakan satu isyarat penting kepada kerajaan Kedah supaya lebih berwaspada dengan keadaan yang tidak stabil akibat penerokaan hutan. Ujar beliau, penerokaan hutan akan menyebabkan kawasan hutan sebelum ini adalah prima menjadi sekunda. Hari ini, Amanah Negeri Kedah mendesak supaya projek ladang durian Musang King antara pejabat Menteri Besar dan syarikat pemaju dihentikan segera dan satu siasatan lengkap perlu dilaksanakan secepat mungkin. Timbalan Pengerusi Amanah Kedah Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, banjir lumpur yang berlaku baru-baru ini dapat dielakkan sekiranya pandangan semua pihak diambil kira sebelum pelaksanaan projek ladang durian Musang King tersebut dibuat. Adalah dibimbangi kewujudan kecenderungan menyalahkan pihak lain dalam kes ini sebagai salah satu cara untuk meraih laba sokongan politik ketika menjelangnya pilihan raya umum dan projek Musang King sebesar ini. Sudah pasti adanya kontrak perjanjian yang dimeterai sebelum ianya bermula. Siasatan yang telus mesti dilakukan termasuklah mencari sebab bagaimana projek ini boleh diluluskan memandangkan aktivitinya berlaku di hutan simpan Gunung Inas dan pokok durian bukanlah spesies yang disenaraikan sebagai pokok hutan, ujar beliau yang juga merupakan adun pengkalan kundur. Soal beliau lagi, apakah pandangan Jabatan Alam Sekitar, beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO serta penduduk tempatan diambil kira oleh pihak terbabit sebelum projek ladang durian Musang King ini dapat dilaksanakan? Dalam masa yang sama, Sahabat Alam Malaysia SAM kesal dengan kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur yang sekali lagi mengaitkan punca masalah kepala air dengan pengumpulan air di hulu berikutan hujan sama seperti tragedi Gunung Jerai tahun lalu. Justru pihaknya menggesa kerajaan negeri Kedah lebih bertanggungjawab terhadap kejadian banjir lumpur dan kepala air di Baling yang berlaku Isnin lalu. Presiden SAM Meenakshi Rahman berkata, fenomena kepala air tidak boleh dijadikan alasan mudah dengan hanya melihat foto sejumlah besar pokok dan kayu balak yang dihanyutkan dengan air dan sarat kelodak.
Selain itu, katanya terdapat satu video tular di media sosial yang menunjukkan sebuah syarikat mempromosikan ladang durian Musang King di kawasan Gunung Inas membabitkan pembukaan hutan secara besar-besaran. Sanusi ada jawapan untuk video itu ataupun tidak? Sanusi pasti pernah melihat video berkenaan dan menjelaskan sama ada ia palsu ataupun benar kerana kredibiliti kerajaan Kedah dipertaruhkan. Tanggapan Muhammad Sanusi yang menyalahkan alam semula jadi sebagai punca banjir teruk adalah paling tidak bertanggungjawab kerana ia bertentangan dengan logik dan akal fikiran. Maklum balas Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang mendakwa tiada aktiviti pembalakan seperti biasa amat mengecewakan. Siasatan telus dan berkecuali perlu dilakukan segera bagi memastikan punca sebenar apa yang berlaku di Kedah dan langkah serta jurang yang perlu ditangani dengan segera. Kerajaan Sambilewa Keluarga Malaysia sudah tidak boleh memandang ringan lagi berhubung permasalahan yang berskala besar seperti ini. Meskipun pelbagai bantuan diberikan kepada mangsa-mangsa yang terjejas, ia bukan penamat untuk semua ini. Pelaksanaan undang-undang perlu diperketatkan bagi memastikan pelaku yang bertanggungjawab akan menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan mereka. Jawapan, buat apa saya nak cover? Saya tak lindung sesiapa, diluruskan sebelum saya atau saya ada fakta dan data. Rakyat sudah naik menyampah. Sama ada berdasarkan versi yang disiarkan dalam Asia Times atau setelah mendengar rakaman audio yang didedahkan, Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan tidak harus ada perasaan bersalah tentang apa yang dinyatakannya dalam wawancara tersebut. Beliau juga tidak harus cuba berdalih dengan mengatakan kenyataannya itu diambil di luar konteks. Hakikatnya dengan pemikiran waras dan sangat rasional, bukan saja apa yang dinyatakan Muhammad atau Tok Mat itu adalah sesuatu yang benar atau tidak ada yang salah, bahkan tiada yang terkeluar daripada konteks yang sewajarnya. Apa yang dinyatakan dalam wawancara itu tentang isu penyelewengan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, kegagalan memberi penjelasan, kesannya kepada negara, Najib Razak harus masuk penjara jika gagal dalam rayuan di Mahkamah Persekutuan. Untuk itu, sebagai pemimpin nombor 2 UMNO, Tok Mat sepatutnya bangga dengan apa yang diperkatakannya itu. Beliau juga seharusnya mempertahankan keseluruhan kenyataannya dalam diskusi berkenaan. Lagi pula, Najib dengan skandal 1MDB yang terkait dengannya telah mencatat sejarah buruk buat UMNO dan PN sehingga hilang kuasa buat pertama kali atas kerenah kepimpinan yang telah dilakukannya. Itu satu fakta. Maka kenapa sesiapa dalam UMNO harus sembunyi dan takut-takut untuk memperkatakan kebenaran terhadap Najib? Tahniah kepada Tok Mat dan diharapkan lebih ramai kepimpinan dalam UMNO berani bertindak sepertinya. Gagal berbuat demikian hanya menjadikan UMNO dilihat tidak berubah dan kembali kepada perangai lamanya. Masihkah anda ingat Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Jalil dalam penghakimannya menegaskan langkah mendedahkan kerajaan untuk menjamin syarikat korporat yang bermasalah ini bagi mendapatkan pinjaman bukan satu tindakan demi kepentingan negara. Itu hanyalah pengurusan keuangan dana awam yang buruk. Ia bukan sesuatu yang boleh dikatakan dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini. Ia cuma memalukan negara, katanya. Sementara itu, tahukah anda, buku telah dipasarkan di Amerika Syarikat dan Malaysia yang ditulis oleh Tom Wright dan Bradley Hope dari akhbar The Wall Street Journal. Hasil laporan mereka mengenai 1MDB sejak beberapa tahun lalu menyaksikan mereka menjadi finalis untuk hadiah Pulitzer, anugerah kewartawanan paling berprestij Amerika. Laporan berita mengenai 1MDB sepanjang sedekad lalu didedahkan sedikit demi sedikit. Tetapi billion dollar whale mendedahkan semuanya dalam susunan kronologi dan menerangkan segala-galanya termasuk butiran keuangan dalam bahasa Inggeris yang cukup jelas. Ia menambahkan banyak maklumat baru kepada pelaporan sebelum ini. Terima kasih kepada sumber-sumber mereka, kita dapat memahami apa perancangan Jolo, Najib, Rosmah Mansur dan banyak watak-watak utama lain dalam skandal keuangan terbesar abad ke-21 ini. Ini memalukan. Bakal Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Rafizi Ramli mengucapkan tahniah kepada Tok Mat menyuarakan pendapat bahawa Najib bersalah dan perlu masuk penjara berkaitan penyelewengan itu dalam media antarabangsa. Tegasnya keadaan itu membuktikan masih ada suara-suara berani di dalam UMNO yang menyanggah kempen Najib yang cuba memperbodohkan rakyat, terutamanya orang Melayu, bahawa beliau tidak bersalah dalam skandal tersebut.
Rafizi mendakwa walaupun negara tidak akan dapat kembalikan semua wang yang telah diselewengkan, sekurang-kurangnya rakyat mendapat keadilan apabila dalang-dalang utama 1MDB dihukum. Berkata benar berkaitan Najib, 1MDB dan perbicaraannya dalam situasi sekarang memanglah pahit dan tidak semua orang berani melakukannya. Apatah lagi para penjilat dan pentaksub tega kepada ahli parlimen pekan itu. Namun tiada apa-apa yang perlu ditakutkan dengan kebenaran walaupun jika ditujukan kepada kelompok sendiri. Salahkah mengatakan 1MDB adalah beban kepada negara? Salahkah juga mengatakan Najib harus masuk penjara jika gagal dalam rayuannya? Salahkah dengan turut mengatakan Najib hanya boleh memohon pengampunan jika setelah menjalani hukuman penjara sebagaimana pemimpin-pemimpin lain yang telah melaluinya sebelum ini? Jawapan ada dalam hati setiap daripada anda yang bergelar manusia. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.